الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati setiap aktiviti amal ibadat yang kita laksanakan. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang sedang dilanda dengan pelbagai ujian, dengan peperangan, dengan sedikitnya makanan, dengan hilangnya kedamaian, dengan tekanan kehidupan, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka semua. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan agar mereka mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, bila kita doakan yang baik-baik untuk orang lain, kata Nabi SAW, para malaikat akan berkata amin, yaqulu amin walaka bimithlihi, dan kamu akan mendapat doa yang sama daripada para malaikat. Tuan-tuan dan puan, hari ini hari Sabtu bersamaan dengan 14 Ogos 2021. Mari sama-sama kita tingkatkan kualiti ibadat, banyakkan kuantiti ibadat dan kualiti ibadat, dan sekaligus tingkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat sama-sama kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang dilipat kali gandakan nikmatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu banyak bersyukur pasti aku akan tambah nikmat kepada kamu. Dan jangan lupa hari Sabtu banyakkan perancangan benda yang baik-baik, kita rancang untuk buat baik sebanyak mungkin, ya. Mudah-mudahan setiap perancangan kita itu ditambahkan keberkatan dan kebaikan, dan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat, insya-Allah. Allahumma amin. Insya-Allah tuan-tuan puan, hari ini kita menyambung kitab pesanan Imam Al-Ghazali. Pesanan Imam Al-Ghazali daripada kitab Minhajul Abidin merupakan satu kitab yang membicarakan tentang pesanan-pesanan yang menghidupkan hati, ya. Antaranya tentang ilmu dan makrifat, tentang taubat, tentang rintangan, tentang godaan, tentang pendorong, tentang hinaan, tentang puji dan syukur. Yang kita semua sedia maklum, kita semua sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kehidupan. Maka tingkatkan syukur, kenangkan syukur kita, bukan kira sukar kita. Kerana setiap individu ada kesukaran masing-masing, ya. Ada orang beli kereta Serena, maka installment bulanannya mungkin 1,100, 1,200. Ada orang beli kereta Myvi, maka installment bulanannya adalah 500, 600. Ada orang beli kereta potong saga, installment bulanannya 300. Jadi jangan kita hitung, alah banyaknya kena bayar Serena, alah sikitnya kena bayar Myvi dan potong saga.
Itu semua adalah package dugaan hidup yang telah pun ada. Yang kita perlu fikir adalah dan perlu kita hitung adalah syukurnya kita terhadap nikmat, memiliki nikmat yang masih berbaki. Kenangkan nikmat yang masih berbaki. InsyaAllah kita akan hidup dengan penuh ketenangan. Amin Rabbal Alamin. Terima kasih kepada yang hadir pada pagi ini, kepada Hakak Aruniza, kepada Siti Maisarah, kepada Salidah Saleh Azman Makno. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Acik Arif Kulaan, Jamnah Daud, Zuhairah Ismail, Masya Allah, Nurisah Talib, Asma' Zuraida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan kebaikan. Dan kita live bersama dengan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Kehadiran tuan-tuan dan puan didoakan dan diucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Nuriza Anwar, Nurisah Talib, Lin Mazlin, ya, daripada Johor Bahru ada, daripada Terengganu ada, daripada Perak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puan Rosna Umar, didoakan agar Puan Rosna Umar sihat walafiat, diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan semua ujian kehidupan, khususnya ujian kesihatan. Dan doakan kepada semua yang hadir dan mewakili barisan AJK Surau, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan puan dan minta tuan-tuan puan untuk kongsikan page Facebook Surau agar masing-masing ataupun semua orang ataupun semaksimum mungkin orang mendapat manfaat, insya-Allah. Baik, antara pesanan Imam Al-Ghazali yang menceritakan bab taubat, ya, di mana banyak manusia yang terkena godaan, ya. Godaan itu juga kadang-kadang muncul dan kadang-kala lenyap. Perkara ini membuatkan hati manusia merasa bimbang dalam mencapai tujuan ibadat. Bila kita buat ibadat, ada kadang-kadang ujian ataupun godaan datang pada kita. Dan godaan yang bersifat tidak tetap ada 4. Kita bicarakan berkenaan dengan godaan, di mana godaan akan datang pada manusia, dan godaan ini bersifat tidak tetap. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, rezeki. Ada 4 jenis godaan. Yang pertama, rezeki. Yang kedua, bahaya. Ketiga, kesedihan. Yang keempat, takdir. Kita nak tengok 4 jenis godaan yang bersifat tidak tetap ni. Yang pertama, rezeki. Rezeki ini dia akan bertanya dalam hati, dari mana aku nak memperolehi makanan dan pakaian? Bagaimana aku memberi makanan kepada anak-anak dan keluargaku? Dari mana? Dia akan menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu. Aku harus mempunyai bekalan dan aku harus mampu dan sanggup. Aku sudah pun tajarud dunia. Kini aku sudah membulatkan tekad dan tidak akan tergoda lagi dengan godaan dunia. Aku harus menjaga diri dan daripada sebarang tipu daya. Jika demikian, dari mana kekuatan bekalanku? Ya. Manusia akan diseru untuk mengejar kekayaan kenikmatan dunia. Ya, itu memang sifat manusia. Bila sebab itu dicerita berkenaan dengan cinta harta ni merupakan satu perkara yang tidak perlu disuruh sarah. Manusia secara asasnya memang suka harta. Ada tak manusia yang tak suka duit? Mustahil, dan rasanya macam mungkin pelik sikit lah. Pelik sikit. Sebab manusia secara asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang hadir. Nurul Ariana, kepada Zakiah Idrus, kepada Syarifah Mat Kasim, kepada Idayan, Zainab Salim, Fatimah Idrus. Terima kasih Puan Fatimah daripada Seremban hadir pada pagi ini. Manusia secara asasnya memang suka kepada dunia. Sebab itu kata Imam Ghazali, untuk orang yang menelusuri perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti letakkan kekuatan bila masa dia kena letak tepi harta, bila masa dia kena gunakan harta tu untuk mengejar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ada tajarud dunia. Gitu. Dan apatah lagi kalau dunia yang kita ada ni tuan-tuan perempuan, kita jadikan ia sebagai landasan ataupun saham jambatan untuk menyeberangi titian sirat untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka letakkan tu di akal bahawasanya harta ini adalah alat, tools untuk mencapai matlamat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena faham bahawasanya apa yang kita ada ni adalah godaan.
Ya, apa yang kita faham baca nota tadi. Godaan kata Kak Zal 4 ni godaan. Pertama, rezeki. Yang kedua, bahaya. Ketiga, kesulitan. Keempat, takdir. Ini 4 jenis godaan yang kita akan bicarakan, kata Imam Ghazali. Jadi harta ni harta ni kita kena letakkan satu kedudukan di mana ia adalah alat untuk mencapai redha Allah. Tak perlu kita nak jadi seorang jutawan yang boleh berinfak macam-macam kalau masa harta tengah sedikit ini kita tak mampu berinfak banyak. Gitu. Kalau seseorang itu gajinya mungkin RM1,000 ataupun RM2,000 lah. Gajinya RM2,000. Pendapatan bulanannya RM2,000. Tapi dia boleh setiap bulan secara konsisten dia sedekah RM200. Jadi 200 daripada 2,000 dia ada 10%. Jadi setiap kali dia dapat gaji 10% dia memang infak. Contoh jadi itulah nisbahnya. Kalau orang tu gajinya 20,000, 10%-nya adalah 2,000. Jadi jangan kita nampak kita sedekah 200, kawan tu sedekah 2,000. Yang kita nampak berapa banyak nisbah sedekah yang telah kita keluarkan daripada duit yang kita dapat. Sebab itu zakat dia kira nisbah, iaitu 2.5%. Dia tak kira jumlah. Zakat dikira atas dasar nisbah 2.5%. Kalau income tahunannya 100,000, maka 2,500. Kalau seseorang tu income-nya 10,000, maka RM250. Jadi bertukar mengikut jumlah rezeki yang dia dapat. Sebab itu di dalam Islam rezeki ni kita minta pada Allah Ta'ala, dan kita semua sedia maklum rezeki ni Allah yang punya. Allah akan bagi. Kita ni lahir-lahir je semuanya telah pun tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Rezeki banyak mana, kahwin dengan siapa, meninggal dekat mana, meninggal sebab apa. Nak pula zaman-zaman pandemik COVID-19 ni ramai risau, ya Allah Ustaz, saya ni risaulah, saya ni kalau meninggal kerana pandemik. Mati seseorang itu semua telah pun tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Cuma kita minta daripada Allah Ta'ala, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita bicarakan wasiat Imam Ghazali berkenaan dengan rezeki. Jadi rezeki itu akan selalu kita gusar di dalam hati. Hati ni akan tanya, rezeki ni cukup ke esok? Rezeki ni cukup ke esok? Mana aku nak dapat rezeki ni? Dalam hati kita selalu bertanya berkenaan dengan rezeki. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah tentukan rezeki kita banyak mana. Kadang-kadang kita tengok orang tu muda, dia meninggal dunia. Kita pun kata rezeki dia dah habis. Gitu. Ada orang terlantar di hospital berbulan-bulan lamanya. Tapi kita kata rezeki dia ada lagi, walaupun dia berbulan-bulan terlantar, tapi rezekinya masih ada lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita sihat ini tuan-tuan dan puan, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, mereka-mereka yang sedang diuji dengan kesusahan dan kesakitan, lalu mereka tidak boleh melakukan ibadat yang selalu mereka lazimi. Maksudnya dia sakit. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perintahkan kepada para malaikat untuk mencatatkan pahala amalan yang selalu mereka lakukan. Maksudnya kalau kita dah buat ibadat masa kita sihat, tiba-tiba kita sakit, maka di saat kita sakit itu kita tak boleh buat ibadat. Jadi malaikat akan mencatatkan sebagai amalan yang berterusan. Seronok tak buat ibadat masa sihat ni? Ibadah masa sihat yang dilakukan akan menjadi saham di saat kita sakit. Royalty, kita akan collect royalty di saat kita sakit. Jadi masa sihat ni banyakkan ibadat. Esok kita dah tak ada sembahyang duha, kita dah tak boleh mengaji setiap kali solat, kita dah tak boleh nak puasa Isnin Khamis. Masa kita sakit tu, pahala itu akan dicatatkan sebagai amalan yang berterusan oleh para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada yang hadir pada pagi ini. Kepada Puan Zurina Yusof, pada Jun Purnama, Masya Allah, daripada Singapura. Terima kasih pada Puan Jun hadir pada pagi ini. Ya betul, Azman Makno dan Rosmawati, buat ibadat masa sihat menjadi saham di saat kita sakit. Baik.
Yang kedua, dugaan yang kedua yang selalu membisik kepada hati untuk tidak tenteram, iaitu bahaya. Godaan ataupun bisikan yang kedua berkenaan dengan bahaya, maruh bahaya. Kita tahu benda nak berlaku masa depan. Dia takut dengan pelbagai bahaya. Hati manusia sentiasa terfikir yang bukan-bukan dan bimbang akan ada sahaja perkara yang tidak kena. Dia akan teraba-raba, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kerana semuanya bersifat samar-samar. Disebabkan oleh keraguan itu, maka dia kerap kali terjerumus ke dalam kebinasaan. Godaan yang kedua adalah bersangka-sangka berkenaan dengan mara bahaya. Kadang-kadang kita overthinking. Sampaikan, ustaz, macam mana, apa yang akan berlaku ustaz? Lagi 5 tahun. Saya tak tahulah apa nak jadi lagi 5 tahun. Contoh. Kadang-kadang saya perhati juga dekat ejen-ejen, mungkin ada orang yang dia mempromosikan takaful ni, sampaikan dia terlalu overthinking. Dia kata, apa ustaz nak jamin pada anak ustaz lagi 30 tahun kalau ustaz tak ambil takaful sekarang? Dia kata gitu. Sedangkan kalau ustaz ambil takaful sekarang, ustaz dah boleh ada peace of mind, tenang minda untuk mati, akhirnya dapat manfaat takaful. Kalau ustaz mati esok, anak ustaz dah dapat pampasan hibah. Contoh. Ini benda bagus. Takaful ni sangat bagus. Cuma mungkin cara mempromosikan itu ada sedikit perkara yang tak boleh, yang agak ekstrim. Sebab takaful ni kita cerita berkenaan dengan kesedaran menguruskan risiko. Macam contoh, kita ada takaful kereta, ya tak? Bila kita ada takaful kereta ni, kita ambil takaful ni untuk beri perlindungan pada kereta kalau berlaku aksiden. Tapi bila tak berlaku aksiden, lebohlah duit tu, hilang duit tu. Maksudnya kita beli takaful, kita dah berikan pada tabung takaful. Ini dipanggil takaful hibah nyawa ni tadi. Kalau berlaku kematian, ada duit yang diwujudkan untuk diberi kepada siapa yang telah kita sebut, penama-penamanya. Tapi jangan sampai ke peringkat kita overacting. Maksudnya kita overthinking. Sampai kita kata, ustaz tahu tak? Ustaz sampai umur 30 tahun, ustaz tak tahu siapa nak selesaikan hutang ustaz, siapa macam mana rezeki ustaz. Saya pun kata balik, masalahnya saya bukan 30 tahun. Esok pun saya tak tahu. Kan? Esok pun saya tak tahu apa nak jadi dengan diri saya. Dan kita kena ingat, Nabi SAW sendiri sebut, basyiru wala tunafiru. Beri berita gembira, jangan kita takut-takutkan. Dan kadang-kadang kita letakkan berlakunya musibah di atas kecuaian orang lain. Ini satu perkara yang tak patut berlaku. Di saat kita ditimpa musibah, jangan salahkan orang lain. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang macam ni, kita tahu dari sudut politik pun tak stabil, kita salahkan orang tu, salahkan orang ni. Ini sifat yang penyakit hati, kata Imam Ghazali, yang takut kepada benda yang uncertainty. Ya, memang kita takut uncertainty ni, ketidakpastian. Tapi jangan disebabkan berlakunya musibah kita salahkan orang lain. Kita terlupa yang beri manfaat, yang memberi mudarat, huwallah, dialah Allah. Tidak boleh dapat manfaat, tidak boleh dapat mudarat melainkan Allah yang berikan pada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tahu Allah yang berikan manfaat, kulli syai'in qadir, Allah yang memberikan mudarat, sebab dia juga mampu berikan mudarat. Jadi kenapa mesti kita bersangka pada manusia yang datangkan mara bahaya? Ya, bolehlah kita tahulah kalau pencuri datang rumah, janganlah kita pelawa masuk ataupun kita kita buat lebih-lebih pula. Baik kalau kita tahu ada risiko kecurian. Tapi kita jangan sampai menafikan Allah yang memberi manfaat, Allah yang beri mudarat. Ya, Allah yang beri manfaat, Allah yang berikan mudarat. Kata Nabi SAW, kalau berkumpul satu alam ini untuk memberi manfaat, tapi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya manfaat itu tidak akan sampai. Dan kalau seluruh dunia ini berhimpun untuk berikan mudarat dan Allah tidak perkenankan mudarat itu, nescaya mudarat itu tidak akan sampai kepada kita. Yang beri manfaat dan mudarat huwa Allah.
Ya, jangan kita overthinking dan overreacting menyebabkan kita merasakan manfaat dan mudarat ini manusia yang beri. Sebab itu kata sebagai ulama menyatakan, bila kita diuji, ada 4 jenis manusia diuji, dia akan jadi 4 ni. Yang pertama, dia akan marah-marah. Ada manusia jenis suka marah-marah. Bila dia diuji, dia marah-marah. Kita tak nak jadi manusia yang diuji, dia marah-marah. Ini menunjukkan betapa lemahnya hati, betapa lemahnya iman bila dia marah-marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, manusia yang kedua adalah bila mana dia diuji, dia sabar. Maka dia ada upgrade sikit hati dia. Ujian datang, dia sabar, maka dia jadi orang nombor 2. Orang nombor 3, bila dia diuji, dia redha. Dia bukan sekadar dia tak marah, dia sabar, bahkan dia redha. Dia tahu ujian ni datang daripada Allah. Ini tahap yang paling hebat. Hebat tak orang yang boleh kena aksiden, dia boleh redha. Allahu Akbar, macam mana lah, tak apalah ustaz, saya redha. Ya, redha. Nak buat macam mana ustaz, anak saya dah pun aksiden, dah meninggal dunia. Nak buat macam mana? Redha. Saya dah kena COVID-19, saya dah pesan pada anak saya, jangan buat itu, tak macam ustaz, saya redha. Ada orang redha di saat diuji, bagus. Tapi yang terbaik adalah orang yang bersyukur di atas ujian. Ya, ujian itu bila datang, dia syukur. Maka ini orang yang luar biasa. Sebab dia tahu ujian itu datang daripada Allah untuk diri kita yang digelar sebagai hamba-Nya. Kita ni hamba Allah Ta'ala. Kalau Allah uji, kita telah pun berada dalam radar untuk Allah nilai kita. Dah. Jadi kalau kita diuji, hitunglah syukur. Berapa banyak kita bersyukur di atas ujian. Ya? Oksigen yang kita sedut ni. Dan pagi ni tuan-tuan puan, cuba buat deep breath. Breathe in, tarik dalam. Lepas, ya Allah, nikmatnya. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang yang kena pandemik penyakit COVID-19 yang tak boleh tarik nafas dalam-dalam. Ini nikmat yang besar. Ya, di saat orang sakit, di saat orang terlantar di hospital, bukan harta yang mereka nak. Mereka nak nikmat sihat. Kata Nabi SAW, nikmat kedua yang terbesar setelah hidayah iman adalah nikmat sihat dalam ketaatan. Ya. Baik. Jadi betul Kak Azhar, ya, betul, ya. Jadi kita ni diuji dengan pelbagai ujian, tapi janganlah kita menghitung sukar kita, hitunglah syukur kita. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, kita akan menjadi musuh kepada perkara yang kita tak tahu, ya. Yalah, kalau kita tak tahu, kita jadi musuh. Kalau kita tahu, kita relax, ya, tenang. Yalah, okey je. Lepas macam orang tengok drama lah, ataupun tengok cerita movie tak. Kalau orang tengok cerita movie, kalau dia dah tahu cerita tu, suspend macam mana pun, alah, tak apa, hero menang punya. Kan? Kalau kita tengok cerita hantu apa ke, kalau tengok cerita hantu, kita tahu alah, tak ada pun, cerita hantu tu nipu je. Sebab kita dah tahu the whole story, the big picture of the story. Ya tak? Kita akan jadi tenang bila kita tahu cerita tu. Kita jadi kelang kabut, gabrah tak tentu kehala. Pasal? Sebab kita tak tahu macam mana ending cerita tu. Ingat zaman-zaman saya kecil dulu tengok cerita Jaws. Teneng. Bunyi lagu cerita tu pun dah seram dah. Ini apa macam nak makan Jaws? Rupanya Jaws tu datang lintas belakang je. Shoo! Kan? Ini masa kecil-kecil tengok cerita Jaws lah. Jadi zaman dulu kan, zaman TV tu je ada. Tengok je lah apa yang ada kecil-kecil dulu. Jadi tuan-tuan puan, ingat, kita menjadi musuh kepada perkara yang kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tingkatkan pengetahuan untuk hilangkan kegusaran. Lagi kalau kita tahu, kita akan bertenang. Yang ketiga, kesedihan dan kesulitan. Manusia mengalami pelbagai kesulitan dan kesedihan. Meskipun manusia telah berusaha mengubah diri menjadi seorang yang lain daripada dahulu, iaitu dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tetap meneruskan tekadnya untuk memerangi syaitan, walaupun dia sedar bahawa syaitan itu selalu menggodanya. Bahkan dia berusaha mengekang hawa nafsunya, walaupun hawa nafsu itu sendiri akan selalu berusaha untuk mempengaruhinya. Manusia berasa sangat sukar, bingung, sedih
apabila menyedari betapa banyaknya rintangan yang menghalang niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan gusar, manusia akan sedih, manusia akan rasa tak tenteram tentang perkara-perkara yang menyulitkan kehidupan. Ya. Kalau datang problems, bila datang ujian, ya, kita kena pandai manage ataupun uruskan ujian. Ya, cara nak uruskan ujian ini adalah sebahagian ahli psikologi mengatakan kalau kita ada banyak masalah di minda kita ni, banyak sangat masalah. Lepas satu masalah datang. Lepas masalah suami, masalah anak. Lepas masalah anak, masalah jiran. Lepas masalah jiran, masalah itu, masalah ini. Kita ni kadang-kadang terlalu banyak masalah kita nak fikir, sampaikan kita sendiri tak boleh nak manage, nak uruskan. Kata ahli psikologi, tulis masalah tu. Kita ambil yang di otak ni, letakkan di dalam kertas. Masalah aku ialah 1, 2, 3, 4. Ya, orang yang menulis masalah di kertas ini, dia telah menyelesaikan separuh masalah. Saya ulang balik. Orang yang menulis masalah di atas kertas, dia telah menyelesaikan separuh masalah dia. Sebab apa? Sebab masalah tu dah berada di kertas. Yang dia menjadi masalah ni sebab dia simpan masalah tu di otak dia, sampai dia tak boleh nak fikir apa jalan penyelesaian. Jadi letakkan masalah di atas kertas, senaraikan masalah. Bila kita senarailah, satu je pun masalah. Apa dia? Masalahnya adalah anak degil. Tu je. Lepas tu kita fikirlah macam mana nak selesaikan. Kita pun tulis. Sebab itu Nabi SAW, walaupun Nabi diuji, Nabi tak pernah stres. Nabi sedih, tapi Nabi tak pernah stres. Sebab Nabi selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi bawa keluar masalah ni, Nabi letak dekat Allah Ta'ala. Ya? Nampak tak? Cara orang nak elak stres ni, dia keluarkan masalah daripada kepala otak. Bila simpan di dalam kepala otak ni, mana nak fikir cara nak selesai? Fikir masalah. Ya? Letakkan masalah di luar. Letakkan masalah di luar. Tulis masalah betul. Ya? Betul Kak Azhar, tuliskan masalah tu di luar. Dekat diary di app pun ada kata Kak Aziz. Tips dia senaraikan masalah, tulis atas kertas betul. Kalau dipanggil self proclaim, kita self expose, kita bagi tahu dekat diri kita, ya, kita ada masalah. Macam mana nak selesaikan? Tulis. Ya. Nabi SAW keluarkan masalah daripada minda Nabi SAW dengan Nabi berqiyamul lail, Nabi bermunajat pada Allah Ta'ala. Jadi masalah tu letak pada Allah. Jadi kalau masalah tu letak pada Allah Ta'ala, jadi kita fikir masalah tak? Kita tak akan fikir banyak masalah, pasal kita dah put on paper. Things atau perkara yang kita dah tulis di atas kertas lebih senang nak diuruskan daripada benda yang kita duk fikir dalam akal dan tidak tertulis. Dipanggil brainstorming. Ya, tulis. Buat mind mapping, buat gambar rajah. Lukis masalah kita, serabut kan, tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi manusia akan berasa tak tenteram bila mana dia uji dengan rezeki, bila dia uji dengan bahaya, bila dia uji dengan kesulitan, hatinya tidak jadi tenteram. Godaan ini tadi yang menyebabkan hati tidak tenteram. Ya. Dan yang keempat, ya, dia panggil godaan. Sebelum tu saya nak menyebut kata admin, ya. InsyaAllah petang nanti bersama dengan Dr. Roslan, ya, boleh tengok Facebook surau untuk ikuti kuliah-kuliah yang terkini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahniah pada Rozi Mansur, ya. Tahniah sebab tulis kertas. InsyaAllah kita pun nak tulis juga masalah-masalah kita atas kertas. Tulis tau, tapi jangan kita kongsi dengan orang. Kadang-kadang rahsia kita ni kita seorang je tahu, ya. Kadang-kadang kita stres ni pasal satu benda je masalah kita fikir, sedangkan banyak lagi benda lain. Sebab tu kata orang bijak pandai, kalau datang satu masalah, dah terus fikir banyak cara penyelesaian, ya. Banyak cara penyelesaian yang boleh kita dapat kalau kita letakkan masalah tu di atas kertas. Allahumma salli ala Muhammad. Takdir. Yang keempat, takdir. Ya, takdir ada yang dirasakan manis dan ada yang dirasakan pahit.
Sedangkan hawa nafsu pula cepat sahaja mengeluh. Bagaimana ini, bagaimana itu, mengapa demikian, sehingga dia dibawa ke peringkat seterusnya. Untuk menempuhnya terdapat berbagai perkara penting yang perlu diperhatikan. Yang keempat, kita akan jadi bingung dan pening berkenaan dengan takdir. Kita akan jadi sangat pening, memikirkan takdir. Kan, takdir ni ada yang manis, ada yang pahit. Lebih-lebih lagi bila dia didatangkan dengan takdir yang tak berapa nak dia suka. Kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, bila kita datangnya takdir yang teruk-teruk, yang buruk-buruk ni, bukanlah buruk, maksudnya takdir tu kita rasa tak selesa. Kena potong gaji. Contohnya takdir kita dipotong gaji. Kita tak nak gaji kita dipotong, tapi sebab dah pandemik gaji dipotong. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kata Dr. Aid Abdullah Qarni, yang pertama, takdir itu datang daripada Allah yang Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Penyayang, Allah yang Maha Penyayang, dia takkan biarkan kita sedih, ataupun dia tidak akan biarkan takdir datang, takdir itu memburukkan kita. Tidak, melainkan semuanya itu sebab Allah sayang pada kita. Kalau kita tahu orang tu sayang pada kita, kita akan tenang. Kalau kita tahu Allah sayang kita, jadi walaupun seburuk mana takdir sampai sekalipun, kita tahu Allah sayang kita. Yang kedua, bila kita didatangkan dengan takdir yang teruk, selalunya kita diajar untuk melihat orang lain yang lebih teruk. Ini cara kita nak bertenang di saat ujian datang ataupun takdir buruk datang. Pandanglah orang lain yang lebih teruk. Kita rasa kita teruk dah, suami kita ni pemalas nak kerja. Hei abang ni, baring je di atas sofa. Tak? Kita marah suami kita kan. Abang ni asyik baring je, bilalah nak kerja. Tulang 4 kerat, sihat walafiat. Tengok orang Bangladesh tu, siang malam kat pagi petang dekat kedai, tak ada pun nak fikir penat. Kita marahlah suami kita pasal kita kerja siang malam, suami terbaring je, duduk rehat je. Dia kata, bukan apa Nursia, tangan abang ni dah bunyi, kamu dengar ni kelakong-kelakang. Itu cerita Alibaba bujang lapuk ke tak? Dia bunyikan tangan dia tu. Lepas tu dia pegang kapak berjalan dalam hutan. Dia pun nyanyi, beginilah nasib. Kita bukan nak begitulah. Maksudnya bila ujian datang, kita selalu nampak keburukan ujian itu. Yang kita perlu pandang, tengok orang lain. Ada orang lain yang lebih teruk. Kita selalu pandang kita kena pandang ada orang lain yang lebih parah ujiannya. Kalau kita dipotong gaji, tengok orang lain yang dibuang kerja. Kalau kita dibuang kerja, tengok orang lain yang hilang nikmat sihat. Kalau kita hilang nikmat sihat, tengok orang lain yang terlantar di hospital. Bila kita terlantar di hospital, tengok orang lain yang telah pun hilang nyawanya. Nampak? Selalu pandang yang lebih parah. Jangan pandang yang lebih tinggi. Kalau kita pandang yang lebih tinggi, nescaya nikmat kita berbeza-beza, ujian kita berbeza-beza, tak sama. Pandanglah orang yang lebih rendah supaya meningkatkan keyakinan diri kita terhadap takdir yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, bila kita diuji, bukan sekadar kita menyebut, kita pandang baik Allah yang turunkan ujian. Yang kedua, kita pandang ujian itu, tengok orang lain yang lebih susah. Yang ketiga, kenangkan nikmat yang masih berbaki. Bila kita diuji, pandanglah nikmat yang masih berbaki. Stick with the point. Bila kita diuji, aku masih lagi ada nikmat. Kita tengok kain baju, ya Allah, banyaknya baju nak basuh Ustaz, saya ni penat duduk di rumah, baju ni tak pernah nak berkurang, basuh baju. Kita boleh pandang penat nak basuh baju ke, atau kita pandang Alhamdulillah, aku masih lagi ada anak-anak yang bersama dengan aku untuk aku layan, untuk aku manjakan. Tak? Kita pandang begitu. Syukurlah ada baju untuk basuh, tanda ada anak-anak yang sedang berlari dalam rumah. Alah Ustaz, saya stres lah duduk di rumah, anak asyik tanya je, dia PDPR, tanya mak ni apa, mak tu apa, mak ni apa, mak mek, marahlah dia pasal mak asyik-asyik mak. Kita boleh mengeluh sebab anak banyak bertanya ke, atau kita nak bersyukur, Alhamdulillah ada anak dekat depan mata, orang lain anak pun tak ada sebab kena kuarantin. Kita pandang suami,
Alah abang ni, nak buat teh pun saya nak kena bancuhkan, nak masak telur pun saya nak kena gorengkan, nasi goreng pun saya nak gorengkan. Gorenglah sendiri, badan sihat walafiat. Kita pun pandang, syukur ada suami. Orang lain tu suaminya tu duduk dekat Pulau Pinang, dia duduk dekat Negeri Sembilan, jauh daripada suami. Nak masak pun tak lalu, nak mandi pun tak basah, nak tidur pun tak lena pasal suami dekat lain, tempat lain. Nampak? Jadi pandanglah nikmat yang masih berbaki untuk dihargai. Kita tengok, ya Allah, seronoknya dia dapat bunga, tiap-tiap minggu dapat bunga. Suaminya romantis. Kita pun tanya, bagus suami kamu ya, hari-hari tiap-tiap minggu bagi bunga. Suami saya bukan bunga, hapak pun tak ada. Dia kata, kak, memanglah saya dapat bunga kak, tapi suami saya jauh di Sudan. Dia kerja offshore oil and gas, duduk di Khartoum, Sudan. Akak walaupun saya dapat bunga tiap-tiap minggu, tapi suami tak ada depan mata. Akak ada suami depan mata, walaupun dia jenis suka memanja-manja, nak kopi, nak telur, nak masak apa semua. Dia minta akak masak, memanglah akak penat. Tapi syukurlah akak, saya hari-hari pendam perasaan. Seronoknya akak ada suami depan mata. Saya suami tu dekat Afrika, manalah nak tahu sihat ke tidak suami. Kadang-kadang kita rasa orang lain seronok, macam mana pokok memandang bunga yang mekar di atas di panas. Seronoknya bunga. Cik bunga, kamu duduk di sinaran matahari, kamu cantik. Kan? Bunga dalam perasaan, alahai, kenapalah aku duduk di atas panas ya? Bunga pandang cendawan, wahai cendawan, seronoknya kamu berteduh di bawah pokok. Ya? Kamu tak panas, aku ni walaupun cantik tapi aku panas, penat. Cendawan pun, ialah dia, cendawan, bunga kata pada cendawan, kamu ni walaupun tak cantik tapi kamu duduk di bawah pokok, kamu berteduh. Cendawan cakap dengan bunga, bunga bercakap dengan cendawan. Bunga ada masalah dia, duduk bawah panas. Cendawan ada masalahnya, duduk di bawah pokok. Tapi nikmat cendawan, duduk di bawah pokok yang mana berteduh. Ya kan? Bunga apa nikmat dia? Dia sedang dinilai oleh manusia sebagai satu yang cantik. Setiap orang ada ujian masing-masing. Kenangkanlah nikmat yang masih berbaki. Ketika ujian menimpa, ya sebenarnya dia menerimanya dengan penuh kesabaran kerana dia menyadari bahawa segala-galanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ini datang daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, sidang penonton, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah 4 perkara yang boleh sama-sama kita ambil pengiktibaran, iaitu 4 perkara yang seringkali menggusarkan hati manusia. Kita gusar, kita pening berkenaan dengan rezeki, kita gusar dan kita pening berkenaan dengan bahaya, kita gusar dan pening berkenaan dengan kesedihan dan kesulitan yang sedang kita hadapi, kita sedih dan kita gusar berkenaan dengan takdir. Percayalah semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, saya kira cukup sekali itu mewakili barisan SJK Surau mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan, dan sebarang sumbangan boleh diberikan kepada tabung surau, iaitu tabung infak Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, iaitu di Bank Islam 05012010 053038. Sumbangan boleh diberikan atas maksud membangunkan surau, menaja kuliah-kuliah agama dan membangunkan dana surau lah secara asasnya, secara umumnya untuk aktiviti-aktiviti keagamaan. Dan percayalah, orang yang sedekah subuh ini, malaikat akan turun mendoakan agar dia mendapat rezeki yang lebih baik. Tuan-tuan tahu tak apa kelebihan orang sedekah subuh ni? Orang yang sedekah subuh ni, malaikat memberi satu recommendation kepada Allah Ta'ala agar kita mendapat nikmat yang dibalas dengan lebih banyak. Kan? Malaikat recommend. Bukan mudah nak dapat recommendation tau. Kalau kita bekerja, tahu tak the power of recommendation ni? Maksudnya ada orang recommend kita bekerja. Kita hantar resume, bawah tu ada referee. Selalunya orang yang interview ni dia akan minta pendapat referee. Hello encik, saya nak tanya encik punya pendapat berkenaan dengan orang yang saya nak hire ni. Dia letak nama encik. Betul ke dia orang yang baik? Kalau encik diberikan peluang, encik nak ambil tak dia bekerja semula?
Orang yang bercakap di bawah ni, dia referee, dia recommend untuk kita bekerja. Kadang-kadang kita tak dapat pekerjaan disebabkan referee ni tak ada. Dan kadang-kadang kita dapat kerja dengan sebab referee ni yang bagi recommendation. Orang yang sedekah pagi-pagi ni, malaikat recommend dia untuk dapat nikmat yang lebih besar. Jadi jangan pernah pandang ringan pada sedekah subuh. Sebab apa? Sebab kita banyak hajat. Banyak tak hajat kita? Banyak. Kita nak itu, kita nak ini, kita nak itu, kita nak ini. Kita perlukan recommendation. Siapa nak recommend kita? Malaikat. Macam mana nak dapat recommendation malaikat? Sedekah subuh. Jadi tuan-tuan dan puan, saya buka tabung pada pagi ini. Sumbanglah kepada tabung surau. Mudah-mudahan setiap sumbangan itu menjadi asbab untuk dibuka pintu-pintu rezeki yang selama hari ini terhalang kerana kita tak dapat recommendation daripada para malaikat. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Aqulu madza tasma'un. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mewakili Barisan Zikim Surau, saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wa jazakumullahu khairan katsiran.